Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Has dalam mata pelajaran Pengurusan Diri Kefungsian Rendah dengan tajuk 2.1 Penggunaan Bilik Mandi dan Tandas. Cara menggunakan bilik air yang betul. Okey. Ikut langkah-langkah yang diberikan. Okey, langkah pertama, apa yang perlu kita buat ialah pusing kepala paip ke kiri, iaitu ke arah berlawanan jam untuk membuka bilik air. Langkah kedua, pusing kepala paip ke kanan, iaitu ke arah putaran jam untuk menutup bilik air selepas digunakan. Ialah gambar yang menunjukkan cara menggunakan bilik air mengikut jenis kepala paip yang digunakan. Di gambar rajah pertama menunjukkan kepala bilik air yang digunakan secara menolak ke atas untuk membuka bilik air dan menekan ke bawah untuk menutup bilik air. Dan gambar rajah kedua dan ketiga menunjukkan bilik air yang menggunakan kepala paip yang digunakan secara memusing ke arah kiri untuk membuka dan memusing ke arah kanan untuk menutup paip air atau bilik air. Jadi kita perlu tahu cara macam mana menggunakan bilik air berdasarkan jenis kepala paip yang digunakan. Okey, seterusnya di bawah gambar rajah tersebut terdapat QR code yang menunjukkan gambar ataupun cara membuka bilik air. Di sini sebagai panduan kepada pelajar untuk lebih jelas cara bagaimana untuk menggunakan bilik air. Awak boleh imbas QR code menggunakan telefon dan dapat melihat ataupun menonton cara-cara membuka bilik air melalui YouTube. Tajuk 2.1.2 menunjukkan cara menggunakan bilik mandi dan tandas. Okey, sebelum kita menggunakan bilik mandi ataupun tandas, kita perlu tahu tentang adab-adab yang telah diajar sebagai seorang Islam. Bagaimana adab yang perlu dilakukan sebelum masuk ke tandas. Okey, di sini cikgu ada sertakan adab masuk ke tandas. Yang pertama, baca doa masuk dan keluar tandas. Masa masuk kita baca doa dan keluar tandas pun kena baca doa. Yang kedua, masuk tandas dengan menggunakan kaki kiri dan keluar tandas kita langkah menggunakan kaki kanan. Dan yang ketiga, tutup kepala semasa menggunakan tandas. Yang keempat, jangan membazir air. Yang kelima, pam tandas selepas kita gunakan. Yang keenam, jangan buang sampah ke dalam mangkuk tandas. Yang ketujuh, basuh tangan selepas menggunakan tandas. Dan yang ke-8, jangan lupa tutup suis lampu sebelum keluar dari tandas. Doa sebelum masuk tandas. Cikgu harap semua dapat membaca doa ni dengan betul. Dan kepada yang siapa belum pandai membaca, mari sama-sama dengan cikgu untuk membaca doa sebelum masuk tandas. Okay, doanya seperti berikut. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni
A'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Langkah kaki kiri, tutuplah kepala, jangan bersuara, itu adab kita. Langkah kaki kiri, tutuplah kepala, jangan bersuara, itu adab kita. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Langkah kaki kanan, selesai segala, mesti pam tandas. Selepas kita guna, bacalah doa sebelum keluar tandas. Cara-cara menggunakan tandas. Okey, mula-mula sebelum masuk ke tandas, kita perlu membuka pintu sebelum masuk ke tandas. Sebab selepas kita keluar tandas, kita perlu kunci supaya pintu dalam keadaan tertutup. Jadi sebelum masuk, kita perlu buka pintu dahulu, baru kita boleh masuk. Seterusnya, masuk dengan menggunakan kaki kiri. Okey, langkah kaki kiri dan baca doa seperti yang kita dah nyanyikan tadi. Lupa memakai alas kaki sebab menjadi sunnah. Rasulullah telah mengajarkan supaya kita semua memakai alas kaki sebelum masuk ke tandas. Ini pun dapat pahala amalan yang kita buat. Amalan yang disarankan oleh Rasulullah, kalau kita ikut dapat pahala. Seterusnya, menutup kepala. Boleh gunakan kopiah kalau lelaki, tudung ataupun kain tuala. Boleh asalkan kita tutup kepala semasa menggunakan tandas. Jangan buang sampah ke dalam lubang tandas. Ini tidak boleh dilakukan kerana boleh menyebabkan tandas tersumbat. Antara sampah-sampah yang biasa kita jumpa dalam mangkuk tandas ialah tisu, sisa makanan seperti kertas gula-gula, tuala wanita, puntung rokok ataupun kotak rokok dicampakkan ke dalam mangkuk tandas. Jadi ini akan menyebabkan tandas tersumbat dan tidak boleh digunakan. Kita jangan membazir air. Okey, masa menggunakan tandas ataupun bilik air, kita mesti tutup paip selepas digunakan. Kadang-kadang di tandas menggunakan wayar kan, getah paip dalam baldi. Jadi getah paip tu berada dalam baldi, kadang-kadang kita tidak perasan paip terbuka dan menyebabkan air melimpah. Kita terlupa nak tutup. Jadi semasa menggunakan tandas, kita perlu sentiasa beringat selepas guna paip perlu ditutup. Seterusnya, keluar tandas dengan melangkah kaki kanan dan baca doa keluar tandas. Okey, mari sama-sama kita nyanyikan lagu doa keluar tandas. Sama-sama ikut cikgu. 1, 2, mula. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Okay, harap semua boleh baca selepas ni ya, boleh hafal doa keluar tandas. Okay, seterusnya, selepas guna tandas, kita perlu pam tandas. Jangan tinggalkan
ketulan emas di dalam mangkuk tandas. Ini akan menyusahkan orang lain dan berlaku pembiakan bakteria. Jadi lepas guna mesti tahu cara nak bersihkan tandas. Seterusnya, bila dah siap, dah selesai semua, kita dah baca doa keluar tandas, kita jangan lupa tutup suis lampu selepas kita keluar. Sebab masa kita masuk, kita buka lampu kan. Kalau kita masuk tak buka lampu, kita tak payahlah nak tutup. Kalau kita masuk, kita buka lampu, sebelum keluar pastikan tutup suis lampu untuk mengelakkan pembaziran elektrik. Okay, seterusnya menggunakan tandas dengan betul dan selamat. Okay, ini adalah tandas duduk. Jadi tandas duduk kita perlu gunakan dengan cara duduk seperti gambar yang bertanda right. Dan yang bertanda pangkah itu adalah cara yang salah kerana dia duduk mencangkung di atas tandas duduk. Ini amat berbahaya kerana kemungkinan tandas akan pecah ataupun kita tergelincir dan jatuh daripada tandas. Ini akan menyebabkan berlakunya kecederaan. Jadi, berhati-hati ketika menggunakan tandas dan gunakan cara yang sepatutnya. Ini juga menunjukkan penggunaan tandas duduk yang salah, di mana kesan tapak kasut jadi menyebabkan berlakunya kekotoran melekat di bahagian tempat duduk. Jadi ini menyusahkan orang lain yang mahu menggunakan tandas. Ini menyebabkan berlakunya tandas pun jadi cepat kotor. Kita pijak menggunakan tapak kasut. Setakat ini dulu pembelajaran kita untuk hari ini bagi tajuk cara menggunakan bilik air dan cara menggunakan bilik mandi dan tandas. Cikgu harap pelajar cikgu semua dapat mengamalkan apa yang kita belajar hari ini dan cuba lakukan di rumah. Jadi kita jumpa lagi sambungan tajuk untuk penggunaan bilik mandi dan tandas pada video yang akan datang. Okey, itu saja setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setakat itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana menonton dan sekiranya bermanfaat, sila like, komen, share dan subscribe. Dan kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ilal liqa ma'as salamah. Bye bye.